Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kalau aku jumpa Lailatul Qadar, kalau aku lihat Lailatul Qadar, apa yang aku nak baca?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bacalah Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Engkau suka untuk mengampunkan, maka ampunkanlah aku. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Syekh Al-Albani, saya baca juga penulisan Syekh Al-Albani, dia menguatkan pandangan bahawa hadis ni sahih. Cuma ada sedikit bantahan ulama sebab hadis ini diriwayatkan daripada Abdullah bin Buraidah daripada Aisyah. Abdullah bin Buraidah dia hidup di zaman Aisyah radhiyallahu anha. Dia meriwayatkan hadis daripada orang yang sebaya ataupun setabaqat dengan Aisyah di kalangan para sahabat. Diriwayatkan daripada mereka. Cuma sebahagian ulama mereka mengkritik Abdullah bin Buraidah ni. Mereka kata dia tak dengar daripada Aisyah. Antaranya Daraqutni kata dia tak dengar daripada Aisyah. Al-Baihaqi juga sebut dia tak dengar daripada Aisyah. Jadi berdasarkan perkataan Daraqutni ini menunjukkan bahawa sanad hadis ini terputuslah, di mana Abdullah bin Buraidah tidak mendengar daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dah terputus, hadis itu jadi dhaif. Cuma kata Al-Albani, mereka hidup sezaman. Bila hidup sezaman, ada kebarangkalian mereka berjumpa dan meriwayatkan hadis. Dia tak sama macam Abdullah bin Buraidah daripada Umar. Kalau Abdullah bin Buraidah daripada Umar, memang confirm terputus. Sebab masa Abdullah bin Buraidah ni lahir, Umar ketika itu dekat-dekat nak meninggal. Lagi setahun, 2 tahun nak meninggal, dia baru lahir. Jadi memang confirm terputus. Dia tak dengar hadis daripada Umar. Tapi dengar hadis daripada Aisyah, Al-Albani kata, ada kebarangkalian dia dengar daripada Aisyah. Ada kemungkinan dia dengar daripada Aisyah. Jadi atas dasar itu dia pun kata hadisnya sahih. Wallahu alam. Pada saya pandangan yang lebih tepat dalam bab ni adalah pandangan Daraqutni lah. Biasanya kita ikut pandangan orang terdahulu yang bagi komen berbanding orang terkemudian. Biasanya. Jadi perkataan orang seperti Daraqutni, seperti Abu Hatim, seperti Abu Zur'ah, ini didahulukan daripada orang-orang terkemudian. Jadi pandangan saya secara peribadi, di sudut riwayat hadis ni sanad dia terputus. Tapi semua rawi dia sahih. Semua rawi dia thiqah, dipercayai. Ada riwayat lain yang Aisyah radhiyallahu anha kata, antara doa yang aku selalu minta pada malam Lailatul Qadar ini adalah dia selalu minta al-afwa wal afiyah, keampunan dan kesejahteraan. Dia selalu minta doa tu. Ada juga hadis yang Nabi SAW banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta keampunan dan kesejahteraan untuk agamaku, untuk duniaku, untuk keluargaku dan hartaku. Banyak doa begini. Walaupun di sudut riwayat dia dhaif, tetapi para ulama apabila mereka meriwayatkan doa, mereka kata bab doa ini selagi maksudnya bagus, minta semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pergi minta kat Tok Kong, pergi minta kat Tok Syekh, bukan pergi minta kepada makhluk, kepada wali, tak. Minta betul-betul dekat Allah, maksudnya bagus, dia diterima. Jadi doa ni adalah doa yang bagus. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau suka untuk ampun, ampunkanlah aku. Demikian juga dengan doa-doa lain yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih ataupun hadis-hadis yang dhaif ataupun doa yang kita biasa hafal dah, banyakkan baca doa-doa tu. Ataupun kalau ada permintaan khas, Lailatul Qadar ni kita sedap ke tak sedap? Ada orang dia sedap. Para ulama sebahagian daripada mereka meriwayatkan mereka sedap. Macam mana dia sedap? Dia rasa lain pada malam itu, dia rasa khusyuk dia lain. Perasaan dia berbeza dengan malam lain, sebahagian ulama kata. Tetapi tanda hanya disedari pada waktu pagi keesokannya. Jadi ada orang, dia mungkin dia ada satu pengalaman, satu perasaan, kesedaran itu diberikan kepada dia. Macam Abdullah bin Mas'ud yang dia kata, sumpah aku rasa pada malam ke-27, dia sedap. Demikian juga mungkin hadis Aisyah ni, ada orang dikurniakan kesedaran pada malam itu, ada orang dia tak sedap. Tapi sama ada sedap ataupun tak sedap, beribadat pada malam itu dijanjikan pahala yang sangat melipat ganda. Pahala yang sangat luas dan sangat besar. Kadang-kadang kan, kita segan nak minta. Ada benda kita nak minta, kita segan. Macam tak padan pula nak minta. Kita rasa macam tu lah. Kita rasa, takkan aku nak minta ni dengan Allah Ta'ala. Apa sahaja benda yang kita rasa segan nak minta. Tak patut nak minta ni setelah Allah bagi nikmat. Jangan fikir begitu. Jangan fikir macam tu. Dengan makhluk, ya kita segan. Macam-macam dia bagi ke aku, takkanlah nak minta benda kecil ni. Dengan Allah Ta'ala jangan segan. Mintalah apa sahaja kita nak, apa sahaja kita rasa perlu. Tentang diri kita, tentang orang lain, tentang orang di sekeliling kita. Mintalah. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku akan bagi kepada kamu.